Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kita ambil pada perkataan wa huwa bi kasrin nun lughatan al-wiladah wa syar'an ma marra awwal al-bab. Kita ambil situ Wa huwa perkataan an-nifas baca bi kasrin nun. Baca dengan kasrah nun lughatan pada lughah al-wiladah. Maksudnya bersalin. Wa syar'an maksudnya mengikut istilah syarak adalah ma marra awwal al-bab, apa yang lepas pada permulaan bab, iaitu ad-damul khariju ba'da faraghir rahim min al-haml. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim, daripada kehamilan. Jadi yang mana maring ada pertanyaan daripada Ustazah Farah, adakah benda darah yang keluar setelah daripada keluar anak tapi sebelum daripada keluar janin dikirakan darah nifas ataupun tidak? Maksudnya adakah disyaratkan keluar janin dulu baru dikirakan darah nifas ataupun tidak? Ana pernah tanya beberapa orang ulama beberapa tahun lepas lah, Ana cek balik yang Ana tanya, yang mana mereka menyebut bahawasanya ketika mana keluar anak maka dikirakan darah tersebut sebagai darah nifas walaupun belum lagi keluar janin. Mungkin janin keluar lambat. Jadi orang yang beranak di hospital mungkin cepatlah keluar janin sebab misi waktu bik selalu kan, doktor waktu bik selalu. Mungkinlah. Tetapi kalau orang yang beranak di rumah macam orang dulu ataupun dalam orang sekarang yang duduk jauh pedalaman, mungkin janin keluar lambat. Lepas daripada beranak dah keluar lalu janin. Macam kita kata yang kita cerita kambing kita lah. Kambing kita ada kala lepas beranak tubik janin, lalu ada kala lepas daripada beranak selang beberapa jam baru tubik janin, dan ada kala dak tubik langsung, perlu kena cocok pula. Kita kena cocok ubat untuk mengeluarkan janin. Baik. Jadi maksudnya tidaklah dikirakan sebagai darah nifas. Maksudnya sudah cukup ataupun selepas daripada keluarnya anak, darah yang keluar setelah daripada tu dikirakan sebagai darah nifas. Jadi apabila Anda ingat jawapan begitu sebelum daripada ni. Dan nak cek balik soalan-soalan yang pernah anda ajukan sebelum daripada ni. Janin atau uri? Gini. Tukar silap. Allah Rabbi minta maaf banyak. Silap. Gini. Bukan janin, uri. Tukar janin dengan uri. Sebab kita nak beranak kan? Payah suku. Tukar. Okey, gini. Minta maaf banyak, tukar ayat tadi. Jadi selepas daripada keluarnya anak, uri belum keluar. Ana sebenarnya nak kata gini tadi, ana nak kata bukan nak kata janin, ana nak kata ghita'ul janin. Ana nak kata gitu sebenarnya. Ana ingat sebab ana guna perkataan ghita', maksudnya benda uri lah. Silap. Ana nak guna perkataan ghita'ul janin sebenarnya. Tapi terlupa. Jadi gini, lepas daripada keluar anak, walaupun uri, baru betul. Allah, pergi sebut janin pula. Uri belum lagi keluar, darah yang keluar setelah daripada keluar anak sudah dihukumkan sebagai darah nifas. Baik. Anda cuba cari dalam ibarat dalam kitab. Ternyata anda jumpa dalam kitab Al-Majmu' menyebut bahawasanya wa-thalith wa huwa al-asah min waqtin fisalil walad. Dia kata gitu. Pandangan yang ketiga iaitu permulaan
darah nifas adalah, ni pandangan yang asah adalah mulai daripada waktu infisadil walad. Bercerai maksudnya terpisahnya anak, keluarnya anak. Jadi memang dalam kitab Al-Majmu' sebut secara jelas lah, wa huwal asah min waqti infisadil walad. Maksudnya tidak disyaratkan keluar uri. Itu baru betul. Allah minta maaf banyak silap. Anda nak sebut perkataan ghita'ul janin tadi sebenarnya, tapi pergi buang perkataan ghita'. Okey, habis itu Seterusnya katanya, wasummiya bidzalika li'annahu yakhruju 'aqiban nafs. Dan dinama akan dia akan darah nifas bidzalika, dengan demikian itu dengan nifas, li'annahu ni dipanggil illatut tasmiyah. Ulama cuba kaji, kenapa kau darah nifas dinamakan sebagai darah nifas? Kenapa? Apakah munasabah dia? Okey, boleh faham kan? Tetapi sebenarnya ada benda hak yang diletakkan nama tapi sebenarnya tidak ada munasabah. Bukan semua benda hak yang orang letak nama itu ada munasabah. Ini adalah apa hak yang dikaji oleh ulama. Mungkin betul, mungkin tidak. Wasummiya bidzalika, dinama akan dia akan darah yang keluar setelah daripada kosong rahim, daripada kehamilan, bidzalika nifas, li'annahu, kerana sesungguhnya darah tersebut yakhruju 'aqiban nafs, ay 'aqibal walad, dia keluar selepas daripada anak. Au min qawlihim, ataupun daripada perkataan mereka itu. Al-Arab tanaffasa as-subhu idza dhahar. Tanaffasa as-subhu, tanaffas oleh subuh. Apa makna tanaffas subuh? Ay idza dhahara as-subhu. Tanaffas dengan makna dhahar. Jadi sesuai, okey. Jadi nifas ni diambil daripada perkataan tanaffas. Tanaffas dengan makna dhahara. Jadi zahirnya darah, sebab itulah dinamakan sebagai nifas. Wallahu a'lam. Wa yuqal li dhatin nufasa, ini kita baca dah kemarin, dan dikatakan yuqal fil lughah, dikatakan pada lughah, li dhatin nufasa, bagi perempuan yang mempunyai darah nifas, li dhatin nifas, bagi perempuan yang mempunyai darah nifas, dikatakan nufasa. Nufasa ni adalah seorang perempuan yang mempunyai darah nifas, bi dhammin nun wa fathil fa, wa jam'uha nifas. Jadi nufasa atas wazan fu'ala, jamak dia atas wazan jamak dia nifas atas wazan fi'al. Dia fu'ala mufrad, jamak dia fi'al. Ini tidak banyak dalam bahasa Arab. Mufrad fu'ala, jamak dia fi'al, nufasa nifas. Nifas tu jamak. Kita katakan dia niswatun nifas. Perempuan-perempuan yang nifas. Boleh faham? Niswah, kita guna perkataan jamak daripada nisa. Niswatun nifas, perempuan-perempuan yang mempunyai darah nifas. Okey, kita buat jamak dengan jamak kan. Kalau imra'atun nufasa, nufasa atau wazan fu'ala, nifas atau wazan fi'al. Jadi mufrad wazan fu'ala, jamak dia di atas wazan fi'al, hak ni tak banyak. Sebab itulah katanya wala nadhira lahu illa naqatan usyara, dan tidak ada bandingan baginya, bagi nufasa jamak dia nifas, malaikat naqah unta usyara. Unta usyara ni, usyara seekor unta yang telah hamil 10 bulan. Dia usyara makna unta hak yang telah berlalu di atas kandungannya tempoh 10 bulan. Maksudnya orang Arab kalau unta dia mengandung 10 bulan dikata benda usyara. Okey, boleh faham daripada perkataan asyara itulah. Usyara adalah nama kepada unta hak yang kandungan dia berapa bulan? 10 bulan. Okey, boleh faham? Dia unta dia mengandung setahun. Dia mengandung setahun. Jadi cukup setahun beranak . Jadi kalau usyara ni dipanggil dalam tempoh nak beranak tu. Dia ada kala beranak awal sikit, ada kala beranak lewat sikit kan. Jadi daripada 10 bulan kepada 12 bulan saat ni tu adalah tempoh hak yang tuang dia tunggu-tunggu nak bersalin tu. Okay, boleh faham kan? Jadi orang Arab kata benda kalau unta hak yang mengandung 10 bulan dinamakan usyara. Fajam'uha isyar. Jamak bagi usyara adalah isyar. Sama tak? Fu'ala fi'al, nufasa nifas, usyara isyar. Yang mana dalam lughah Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' bahawasanya
Mufrad wazan fu'ala, jamak dia fi'al, hanya beberapa kalimah sahaja. Yang pertamanya adalah nufasa, nifas. Yang keduanya adalah usyara, isyar. Ini daripada sudut penggunaan lughah. Lepas tu nak qala Allah Ta'ala, wa idhal isyaru uttilat. Dan apabila al-isyar, al-isyar maksudnya unta-unta yang kandungan dia 10 bulan. Uttilat ay turikat, ditinggalkan, dibiarkan. Jadi Allah Ta'ala nak menceritakan tentang huru-hara kiamat. Jadi permulaan berlaku kiamat sehingga kan unta-unta yang mengandung 10 bulan telah dibiarkan. Maksud dia, harta-harta yang berharga telah ditinggalkan oleh manusia. Maksudnya secara dah harta-harta yang berharga. Harta-harta yang mahal. Apatah lagi kalau harta tu biasa. Nak rakyat dia, teruknya huru-hara kiamat. Dia harta yang paling mahal yang dimiliki oleh orang Arab adalah unta. Unta adalah harta yang cukup berharga, yang paling mahal yang dimiliki oleh orang Arab. Unta. Sebab itulah penggembala unta dikirakan kira orang-orang kaya lah. Orang kaya, kalau penggembala unta orang kaya, harta yang mahal, yang amat berharga yang dimiliki oleh orang Arab yang hidup di padang pasir suatu ketika dahulu adalah unta. Kita lah ni tak lah, sebab kita zaman kita banyak lagi kan. Dulu unta yang paling mahal. Unta boleh buat kenderaan, unta boleh ambil susu apa semua sekali. Jadi unta. Dan orang Arab ketika unta 10 bulan dah, maka ketika tu dia cara sungguh. Sebab nak beranak kan. Dan dia sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk menyambut kelahiran anak unta. Memang dia ambil berat sungguh. Kalau kita tak tidur malam lah. Kalau kita tak tidur malam. So kata unta. Kalau kita lah ni, kita kata biri-biri yang paling mahal. Orang yang tak pelihara biri tak tahulah. Orang yang tak pelihara biri-biri tak tahu kan. Kita yang pelihara biri-biri tahulah. Mungkin Ustaz Abdul Hakim Uthman dia pelihara biri tahu juga. Kita kalau biri-biri yang paling mahal, nama dia adalah Barbados Black Belly. Barbados Black Belly. Black Belly ni maksudnya perut dia hitam. Yang mana kita adalah dalam lebih kurang dalam 20 ekor. Tapi peminat ni memang dia nak lalu lah. Kita nak jual lagi. Jadi Barbados Black Belly ni memang mahal lah. Ibu seekor orang jual dalam 3,000 seekor ibu. Induk seekor 3,000, 2,500, 3,000, 3,000 lebih. Dan anak penuh. Ada baru ni ada induk anak seekor. Ada seorang tu di mari. Dia kata, Ustaz Amba nak ni. Amba tak mau jual ni. Anak jawab dia. Ustaz Amba nak gak ni. Kenal sungguh ni. Gini Ustaz Amba nak bayar 5,000 seekor. Induk. Dia nak bayar 5,000. Allah kejut kita. Kita kata siang ke dia. Kita tak wih sampai 5,000. Tapi last sekali kita lepas agak ke dia. Kita wih 3,000 je dia. Jadi kalau Black Belly ni, tiba-tiba dia nak beranak. Kita kalau nak beranak, memang kita bunyi je anak tu. Bunyi mak je dembek tengah malam kita bangun. Faham? Itu tak Zul? Zul Zul takut atu. Anda tengah malam anda bangun kalau bunyi ibu dembek. Tu anda nak contoh je, nak contoh. Okey, boleh fahamkan sebab kita menganggap bahawasanya itu adalah barang hak mahal. Dah boleh anak kejap je besar. Macam kalau orang bela lembu caroleh. Anak kalau umur sebulan 2 bulan tu harga 5,000 dah. Umur 3 bulan tu harga ribuan dah. Jadi kalau bunyi mak bunyi tu tengah malam nak beranak, memang tuang dia tinggal. Tuang dia anak nangis tepi tak cara. Tapi bunyi kambing lembu nangis tu bek tunggu. Ayuh dia tuang dia kalau anak duk nangis tepi, anak sendiri duduk dalam rumah, wah ada cara biar mak dia cara. Betul tak gitu? Tapi kalau lembu ke kambing kau mahal-mahal tu gila bangun tengah malam. Anda nak cerita perkataan ayat Allah Ta'ala kata wa idzal isyaru utilat. Ni termasuk dalam tadabbur Al-Quran. Jadi orang Arab suatu ketika dahulu, oleh kerana unta adalah binatang yang paling mahal, ketika unta telah mencapai ataupun unta betina mengandung 10 bulan dah, 10 bulan dah mengandung, memang dia cara sungguh. Dia cara sungguh. Dia tak takkan tinggal. Dia tak akan pergi. Kalau misalnya orang kata, meh minum air, tak lagi, minta maaf banyak, unta nak beranak. Gitu. Macam ke bini nak beranak dah.
Orang ajak pergi jalan situ, tak boleh nak tinggal sebab unta nak beranak. Tiba-tiba barang hak yang cukup berharga, yang kebiasaan adat orang Arab tidak akan biarkan unta tu bersendirian. Tetapi oleh kerana huru-haranya kiamat sehingga kan unta hak yang hampir nak beranak pun utilat ai turikat. Maksudnya dibiarkan. Tidak ada orang cara. Gitu. Dia betul dah Ustazah, betul dah hak yang Ustazah sebut tu. Dia kalau janin tu memang makna masyimah, betul dah hak yang disebut tu. Mungkin ritaul janin tu kantung. Tak apalah. Yang penting kita fahamlah. Ana memang nak sebut perkataan ritaul janin. Dia kalau dalam bahasa-bahasa tu memang diguna perkataan masyimah. Diguna begitu, perkataan begitu. Yang ramai keliru, kis kantung masih adalah rahim. Ni bab kegurang selalu jadi gini. Saya semak dalam kamus uri disebut masyimah. Saya rasa ritaul janin tu kantung kot. Ana tak tahulah. Jadi ritaul janin. Ana guna perkataan ritaul janin. Tapi memang masyimah mana uri ya. Masyimah memang makna uri. Baik. Jazakumullahu khairan buat Dr. Syamsiah. Jadi digunakan perkataan risyaul janin ar-raqiqah. Okey, baiklah. Tak apalah. Risya ataupun rita, tak apalah. Yang penting kita faham maksudnya adalah uri ataupun kantung janin ataupun hak yang membalut janin. Jadi orang hak yang dah ikut tadi tu dia tak faham apa benda anda duk cerita bab lain, tiba-tiba cakap bab lain sebab anda tengok dah komen daripada Dr. Syamsiah. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas wa idzal isyaru utilat. Okey, wa yuqalu fi fi'li, dan dikatakan pada fa'ilnya fa'il nifas. Yuqal fil lughah fi fi'li nifas. Ya, kantor lain ustaz, uri lain. Allah, payah lalu kita nak beranak Allah. Kantor lain, uri lain. Ada. Okey, jazakumullahu khairah. Jazakumullahu khairah. Dia kantung lain, uri lain anak tukar tu antara kantung dengan uri. Wa yuqalu fi fi'lihi, dan dikatakan pada fi'ilnya, fi'il bagi nifas, dikatakan nufisatil mar'ah. Nufisat al-mar'ah. Perkataan nufisatil mar'ah maksudnya perempuan mengeluarkan darah nifas. Bi dhammin nun wa fathiha. Baca dengan dhammah nun, nufisatil mar'ah, dan boleh baca juga nafasatil mar'ah. Nufisatil mar'ah. Lepas tu boleh baca nafisatil mar'ah. Nafisa, nufisa. Dia boleh baca dua. Bi dhammin nun wa fathiha wa bi kasril fa'i fihima, dan dengan kasrah fa pada keduanya. Wa dhammu afsah, dan ad-dhamm maksudnya baca bagi depan hak tu lebih afsah, lebih fasih. Jadi orang Arab sebut kalau perempuan telah keluar darah nifas, orang Arab kata nufisatil mar'ah, dan orang Arab kata juga nafisatil mar'ah. Tetapi penggunaan hak yang lebih fasihnya adalah nufisatil mar'ah. Wa ammal haid, dan ada pun perempuan yang haid, fayuqalu fiha nafisat. Dikatakan padanya pada al-haid adalah nafisat. Maksud dia, kan kita khabar sebelum daripada ni, antara nama bagi haid adalah nifas. Tak gitu. Antara nama haid adalah nifas. Haid ada beberapa nama, antaranya adalah nifas. Jadi cuma kalau fa'il dia tidak kata nufisatil al-mar'ah, tapi dikata benda nafisatil mar'ah. Jadi kalulah perempuan yang haid digunakan perkataan nafisat bi fathin nun wa kasril fa la ghairu, tidak selain tu. Manakala untuk perempuan nifas digunakan nufisat dengan nafisat. Ini daripada sudut lughah. Dan kalau kita belajar kitab Majmu', ni antara benda yang banyak dibincang oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dia bincang bab hadis, bincang bab lughah. Zakarahu fil Majmu', telah menyebut benda ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Okey, habis.
Wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman i'tibaran bil wujudi fil jami'. Sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari wa ghalibuhu 40 yawman, dan ghalibnya kebiasaannya nifas adalah 40 hari i'tibaran bil wujud, kerana i'tibar dengan wujud. Maksud dia i'tibar dengan wujud kerana dikira dengan wujud. Kan dulu kita pernah cerita pada bab haid dulu, ketika mana ada suatu hukum disebut oleh syarak yang berkait dengan waktu. Maka yang pertama kita kena tengok penetapan waktu saat itu daripada syarak. Ada tak syarak menjelaskan penetapan waktu dia? Kalau tak ada, maka kita pergi kepada bahasa. Kalau tak ada, maka kita pergi kepada uruf ataupun kita pergi kepada wujud. Ingat, mula-mula dulu kita ada bincang. Ingat tak, Fendi? Ingat. Jadi, oleh kerana penetapan nifas kadar sekurang-kurang dan sebanyak-banyak, kadar penetapan waktu nifas tidak disebut secara jelas dalam dalil syarak. Maka kita tengok kepada lurah. Maksudnya, apakah maksud pada lurah? Adakah lurah menjelaskan tempoh dia? Tak ada juga, maka kita kembali kepada uruf. Macam qabab. Syarak menetapkan wajib, benda mesti kita kena qabab setelah daripada kita melakukan akad jual beli. Okey, boleh faham kan? Maka lagu mana jenis, bagaimanakah qabab, hak tu tidak dibincang, tidak disebut secara jelas dalam nas, begitu juga dalam lurah. Maka kita kembali kepada uruf. Bagaimana uruf mengatakan qabab. Okey. Itu maksud i'tibaran bil wujud fil jami' pada sekalian. Sekalian di sini adalah sebanyak-banyak nifas dan kebiasaan nifas. Kama marra fil haid, seperti apa yang telah lepas pada perbincangan berkenaan dengan haid. Wa amma khabaru Abi Dawud an Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Adapun hadis Abi Dawud, khabar dengan makna hadis. Okey, kita baca komen sekejap. Jadi baca komen ni bagus juga. Dua hala. Jadi kalau salah, ngatuk orang. Sebab banyak orang tanya tentang darah yang keluar tu nifas ke tidak. Jika kantung masih dalam rahim, yang ni ramai yang keliru. Tapi jika uri masih kat dalam tu, ramai tahu darah yang keluar tu dikirakan nifas. Wallahu a'lam. Gitu rupanya. Andai benar bahawa ritak janin tu pada kantung, maka jawapan Ustaz tadi menunjukkan darah tu. Okey, gini, hak yang macam anak kabur tadi, Dr. Syamsiah, macam anak kabur tadi, sebenarnya anak selepas daripada keluar anak, sama ada kantung belum keluar ataupun uri belum keluar, maka darah yang keluar setelah daripada keluar anak dikirakan sebagai darah nifas. Baik. Dalam kitab Al-Majmu' macam hak yang anak kabur tadi dikatakan wathalithu wa huwal asah min waqtin fisadil walad. Dia mula keluar daripada waktu bercerainya anak. Maksudnya apabila keluar anak, walaupun benda hak yang selain daripada anak belum lagi keluar, uri ke ataupun kantung ke ataupun benda dipanggil dia panggil air ketubang ke benda dipanggil hak yang duduk dalam sarung dia. Dia kan kalau kita tengok, kita pernah tengok kambing je beranak. Orang bukan tak pernah tengok, jadi kita tak ambil tahu. Dia biasa kita kalau kambing kita beranak, lepas daripada beranak, lepas tu dia akan keluar suatu benda macam betuk air tapi warna merah tu dalam kantung dia. Lepas tu waktu dia akan keluar ke diang. Perasan tak Zul? Zul? Perasan? Dia ada hak keluar mula-mula Zul. Lepas tu dia ada hak keluar lagi Zul. Hak yang ke diang. Zul perasan tak? Ada air dalam. Hak tu kediang keluar ke arwah keluar tu? Kediang kan? Tak tahulah, orang mungkin berbeza dengan binatang. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairah ala hadhihi al-musyarakah. Wa barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum. Katanya وأما خبر أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. Adapun hadis Abi Dawud daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Anha ke anhuma? Kita ana anhuma. Anha, betul anha sebab Ummi Salamah anha bukan anhuma. Huma tu kena kembali kepada dua orang. Ni tak ada dua orang sini.
Dia katakan kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Adalah an-nufasa. Okey, an-nufasa kita kena ingat dah. Kita ingat dah makna dia tadi kan. Apa makna nufasa? Imra'atun dzatun nifas. Ingat tak? Apa makna nufasa tadi? Imra'atun dzatun nifas. Maksudnya seorang perempuan yang mempunyai darah nifas. Seorang, nufasa mufrad. Adalah seorang perempuan yang keluar darah nifas. Tajlisu. Duduk je. Maksudnya duduk. Maksudnya dia meninggal. Dia tinggal. Apa hak yang diwajibkan kepada perempuan yang suci. Okey, boleh faham? Semayang, dia nak semayang, puasa, hidup puasa. Tajlisu ala ahdi Rasulillah. Dia duduk di atas ataupun pada zaman Nabi sallallahu ahd dengan makna zaman. Pada zaman Rasulullah 40 yauman, 40 hari. Jadi sekarang ni mazhab Imam Syafi'i menyebut sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Kebiasaan nifas adalah 40 hari. Maka seolah-olah Khatib Asy-Syarbini nak jawab kritikan yang dilakukan terhadap pandangan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah sebanyak-banyak nifas 60 hari. Dah hadis Abu Daud tu kita nak letak mana? Hak yang Ummu Salamah menceritakan bahawasanya orang puang nifas hanya selama 40 hari saja di zaman Rasulullah. Ya. Okey, boleh faham nak tahu mana hadis tu? Baik. Adapun hadis Abi Daud ni sebenarnya tidak, maksudnya mazhab Imam Syafi'i tidak pun menyalahi hadis tersebut. Tidak. Hadis ni adalah fala dilalata, jawab bagi amma. Maka tidak ada dilalah. Dia dilalah boleh baca, dalalah boleh baca. Boleh baca dua. Boleh baca atau wazan fi'alah atau wazan fa'alah. Maka tidaklah menunjuk, maka tidak ada dilalah padanya pada hadis ini ala nafi ziyadah, di atas menafikan ziyadah. Okey, di atas menafikan ziyadah. Menafikan lebih daripada 40. Jadi seolah-olah mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Hadis ni, hadis Abi Daud yang daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha hanya nak menceritakan tentang, hanya nak mengisbatkan bahawasanya darah nifas 40 hari. Hanya nak mengisbatkan ada perempuan yang keluar darah nifas di zaman Rasulullah 40 hari. Nak isbatkan perkara tersebut. Dan hadis ni tidak boleh difahamkan menafikan selain daripada 40. Okey, boleh faham? Sebab tu dia kata benda fala dilalata fihi ala nafyi ziyadah. Hanya nak mengisbatkan 40 bukanlah nak menafikan selain daripada 40. Okey, boleh faham kan? Jadi jadikan hadis ini untuk menolak pandangan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sebanyak-banyak nifas 60 adalah tidak betul. Okey, maksudnya menggunakan hadis bukan pada tempatnya. Begitu seolah-olah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kerana hadis ini hanya nak mengisbatkan ada perempuan yang keluar darah nifas di zaman Rasulullah selama 40 hari. Bukanlah nak menafikan lebih daripada 40 hari benda tempoh nifas. Yalah. Kerana nisbah wujudnya, maksudnya ramai perempuan ataupun ada sebahagian daripada perempuan lepas daripada 40 hari masih lagi ada darah. Ada orang pang 45 hari masih lagi ada darah. Orang pang 47 hari masih lagi ada darah. Bukan setakat hak dulu sampai ke sekarang pun begitu. Bukan maksudnya cukup 40 hari berhenti darah. Tak semesti. Ada perempuan sampai ke lebih daripada, bukan seorang, bukan dua orang, ramai. Lebih daripada 40 hari masih lagi ada darah. Dan kadang-kadang sebelum daripada 40 hari berhenti dah darah. Sebab dia kata fala dalalata fihi ala nafi ziyadah. Okey, satu. Jadi seolah ia nak jawab hadis tersebut. Yang pertama, yang keduanya au mahmulun 'alal ghalib, ataupun di mahmul, apa nama mahmul, ditanggungkan, diletakkan hadis ini di atas ghalib, kebiasaan. Hak ni hadis ni sebenarnya nak menyatakan kebiasaan orang puan begitu. Au ala niswatin makhsusah, au ala niswatin makhsusat, ataupun hadis ni diletakkan di atas perempuan-perempuan yang tertentu. Maksudnya perempuan yang tertentu begitu.
Sebab dia di sana ada riwayat yang kedua daripada riwayat Imam Abu Daud, ada riwayat yang kedua bagi Imam Abu Daud. Fa fi riwayatin li Abi Daud, maka pada satu riwayat bagi Imam Abu Daud, kanatil mar'atu min nisa'in nabi. Tengok, adalah seorang perempuan daripada perempuan-perempuan Nabi, daripada isteri Nabi. Jadi bermakna 40 malam tu, 40 hari tu benda nak ceritakan tentang dia. Okey, boleh faham, nak cerita tentang dia. Sebab tu benda kanatil mar'atu min nisa'in nabi taq'udu fin nifasi 40 lailah. Adalah perempuan, seorang perempuan daripada isteri Nabi, taq'udu fin nisa, dia duduk dalam dia menanti, dia menunggu dalam nifas, darah nifas dia adalah selama 40 lailah, 40 malam. Okey, boleh faham kan? Jadi wak mari perkataan fa fi riwayat li Abi Daud nak menyokong bahawasanya hadis ni juga boleh ditanggungkan, diletakkan adalah untuk perempuan yang tertentu. Sebab tu jelas, kanatil mar'atu min nisa'in nabi, nak menyatakan seorang isteri daripada isteri Rasulullah. Okey, habis. Jelas, katanya waqtulifa fi awwalihi faqila ba'da khurujil walad wa qil aqalla at-tuhur. Berlaku perselisihan di kalangan ulama fi awalin nifas. Berlaku perselisihan di kalangan ulama pada permulaan nifas. Faqil, maka kata sebahagian daripada ulama, ba'da khurujil walad, selepas daripada keluarnya anak. Waqil aqalla tuhur, dan kata sebahagian daripada ulama adalah sekurang-kurang suci. Dia bukan sekurang-kurang suci ni kira 15 hari, bukan. Situ aqalla tuhur, Fandi. Betul? Betul Jadi kata qil adalah sekurang-kurang suci. Maksudnya kena tengoklah. Okey, gini ana cuba buat kesimpulan dalam masalah ni. Orang puang yang bersalin, setelah daripada bersalin, lepas daripada keluar anak, darah ada selalu. Hal tu tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang permulaan pengiraan darah nifas. Hal tu tidak ada khilaf. Apabila lepas daripada keluar anak, ada lalu darah, maka darah permulaan nifas apabila keluar darah tu lah. Selepas daripada bersalin tu, hal tu tidak ada khilaf. Hal yang ada khilaf adalah ketika mana perempuan tu bersalin, ketika perempuan tu bersalin, lepas daripada bersalin tak ada darah. Lepas daripada bersalin tak ada darah. Selang beberapa hari, tiba-tiba keluar darah. Maka apabila keluar darah, selang beberapa hari selepas daripada bersalin, maka di sini berlaku khilaf bilakah permulaan dikirakan nifas. Ibarat ni dia sama dalam ibarat dalam kitab Al-Iqna'. Al-Iqna' fi halli alfaz matni Abi Syuja' juga dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini. Yang mana dalam kitab Al-Iqna' dia ada hasyiah Al-Bujairimi 'ala al-Khatib. Yang mana dalam hasyiah Al-Bujairimi ketika dia membuat syarah kepada pandangan Khatib Asy-Syirbini, waqila awwal at-tuhur, dia kata lagu mana? Dia kata dia cuba mengkritiklah sedikit ibarat Khatib Asy-Syirbini. Sebab tengok kepada zahir ibarat Khatib Asy-Syirbini, bahawasanya khilaf ni berlaku secara mutlak. Sama ada darah saat itu keluar setelah daripada keluar anak, ataupun darah keluar selang beberapa hari setelah daripada keluar anak. Sedangkan hak yang berlaku khilaf sungguhnya adalah pada permasalahan hak yang lepas daripada bersalin, darah tak keluar selalu. Hak sini berlaku khilaf. Manakala kalau lepas daripada bersalin, darah keluar lalu, hak ni tidak ada khilaf. Okey, boleh faham kan? Cuma di sana ada jugalah pandangan hak yang mengatakan benda hak yang sebelum daripada keluar anak ada darah sehari dua hari juga dikirakan nifas. Hak tu pandangan mazhab yang lain. Hak yang kita cerita ni adalah khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi kita kena uras sekali lagi ya. Perempuan lepas daripada bersalin, kebiasaannya tubik lalu dah darah nifas. Maka ni tak ada khilaf lah permulaan dia. Apabila tubik darah, maka itulah dikirakan permulaan nifas. Hak yang berlaku perbincangan di kalangan ulama adalah ketika lepas daripada bersalin, darah dah tubik lalu, selang beberapa hari baru darah keluar. Okey, boleh fahamkan? Selang beberapa hari baru darah keluar. Maka hak ni lah yang berlaku khilaf. Bilakah dikirakan permulaan hitung darah?
dan bilakah dikirakan permulaan hukum nifas. Di sini ada nanti ana baca dah komen ni, nanti ana tengok balik balik komen, nanti kita nak berhabis huraian ni dulu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa pandangan. Di sana ada dia kira permulaan perhitungan 60 hari saat itu adalah daripada keluarnya anak. Okey, boleh faham? Daripada keluarnya anak. Tu permulaan pengiraan 60 hari. Ada sebahagian kata permulaan pengiraan 60 hari bukan daripada keluar anak, tapi daripada keluarnya darah. Okey, boleh faham? Tu dia panggil dia sekurang-kurang suci. Jadi bermakna daripada keluar anak hingga kepada keluar darah tu dipanggil ada suci. Kira mana hak yang suci dia? Jadi lepas daripada dia keluar darah, maksudnya selepas daripada permulaan keluar darah lah. Tu maksud sekurang-kurang suci di sini. Sebab dia ada suci tengah tu kan. Okey, boleh faham? Bukan sekurang-kurang suci ni maksudnya 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham kan? Maksudnya bilakah berlaku suci? Sampai berapa hari berlaku suci? Maka lepas daripada berlaku suci, apabila keluar darah, maka permulaan keluar darah itulah dikirakan permulaan 60 hari. Boleh faham tak, Fendi? Ana ulang sekali lagi ya. Kita nak faham berlaku khilaf ni. Dalam masalah ni, orang puang lepas daripada bersalin, dia tak keluar darah nifas lalu. 3 hari lepas tu baru keluar darah nifas. Okey, boleh faham? 60 hari ni kira daripada mana? Kira daripada keluar anak ke, ataupun kira daripada benda, daripada keluar darah. Okey, boleh faham? Kalau kira daripada keluar darah, maka ia bermakna dia kira selepas daripada suci tu. Okey, boleh faham? Kalau kira daripada keluar anak, tu jelas lah. Di sini ada dua pandangan. Baik, tu maksud faqila ba'da khurujil walad wa qila aqalla at-tuhur. Okey, tengok fa awwaluhu, maka permulaan nifas. Kita cuba baca komen. Bagi wanita keguguran yang janinnya atau ketulang darahnya keluar sikit-sikit pula, macam mana Ustaz permulaan kiraan nifasnya? Bagi wanita keguguran yang janinnya atau ketulang darahnya keluar sikit-sikit pula, macam mana Ustaz? Dia kalau janin ataupun ketulang darah yang asal kejadian manusia kan, dia bermula daripada air mani, dia bertukar menjadi seketul darah, bertukar menjadi seketul daging, lepas tu baru jadi lembaga manusia. Jadi kalulah seketul darah tu yang dinamakan sebagai alaqah, yang seperti lintah yang penuh darah, hisap darah orang tu, dia tubik sikit. Tubik bahagian kepala dulu, lepas tu baru tubik bahagian kaki. Dia permulaan nifas adalah setelah daripada keluar keseluruhan. Sebab itulah kalau orang puang, dia keluar darah, lepas tu dia pergi hospital kata janin masih lagi ada di dalam. Ni memang janin lah, tak tukar dah di antara uri dengan janin memang betul lah ni. Okey, janin masih lagi ada di dalam, tapi mungkin dalam 2 minggu lagi ataupun seminggu lagi janin akan tubik habis, sebagai contoh. Ataupun doktor kata janin awak ni dah tubik ni, tapi awak mengalami keguguran dah ni, awak kena cuci. Dia darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada keluar habis janin. Setelah daripada keluar habis janin. Kalau belum lagi keluar habis janin, maka bukanlah darah nifas. Kalau ustazah ingat tak hak yang baru ni, hak yang kita bincang baru ni, berkenaan dengan masalah darah yang keluar di antara 2 anak kembar. Anak pertama, lepas tu anak yang kedua. Darah tersebut dikirakan sebagai darah haid kalau cukup syarat haid. Begitu juga kalau sekiranya perempuan tu mengalami keguguran, yang mana darah yang dikatakan alaqah hanya sikit baru keluar, sebagai contoh, masih lagi ada berbaki dalam, sebagai contoh lah, maka darah yang keluar di antara, ataupun kita buat sama juga dengan masalah janin hanya keluar bahagian kaki baru, putuh gitu, nasallallahu salamata wal afiyah, masih lagi ada kepala, sebagai contoh. Maka darah yang keluar di antara, di celah-celah tersebut dinamakan sebagai darah haid. Kalau cukup syarat dia. Kalau tak cukup syarat dia, maka dinamakan sebagai darah fasad. Kalau kita ingat, pengarang kita ada sebut masalah ni sebelum daripada ni.
Dia kata lagu mana? Kal khariji ba'da udwin fasala minal walad al-mujtanni. Seperti darah yang keluar selepas daripada anggota hak yang terputus daripada anak yang masih lagi berada dalam perut. Kalau ingat, sebelum ni ada dia sebut. Jadi kesimpulan, katakanlah seorang perempuan mengalami keguguran, yang mana sebahagian daripada janin telah keluar. Contoh kaki. Tapi sebahagian masih lagi belum keluar. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar setelah daripada, maksudnya darah yang keluar pada ketika itu, sebelum daripada janin keluar habis, maka masih lagi tidak dinamakan sebagai darah nifas. Bukan darah nifas. Sebab darah nifas adalah ad-damu al-khariju ba'da faraghir rahimi minal haml. Okey, boleh faham kan? Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Sekarang ni masih lagi ada janin dalam perut dia. Walaupun istilah perubatan moden mengatakan dia telah mengalami keguguran, tapi selama mana janin berada dalam rahim, masih lagi tidak kosong rahim daripada kehamilan, maka bukan lagi dikirakan darah nifas. Dan darah tu dinamakan sebagai darah benda, dikirakan sebagai darah haid kalaulah cukup syarat dia. Okey, boleh faham? Sebab apabila keluar dah benda tu, jadi pintu rahim telah terbuka, maka dia lebih aula dihukumkan sebagai darah haid berbanding dengan perempuan yang hamil. Ingat dah hak yang kita cerita hak yang lepas dah. Baik, tapi kalau tidak cukup syarat haid, maka darah tersebut dikirakan sebagai darah fasad. Kalau bukan haid, maka kalau tidak cukup syarat haid, maka tidak dikirakan sebagai darah fasad. Wallahu a'lam. Jadi rasanya jelah hak yang berkenaan dengan bagi wanita keguguran yang janinnya atau ketulangnya. Gini, soalan daripada Ustazah Khairatun Hisan, dikata terus kira selalu ke ataupun kena tunggu dulu cukup sehari semalam. Okey, sekarang ni gini, kita ingat sebelum daripada ni kita bincang lagu mana setiap darah yang keluar di dalam waktu yang boleh dihukumkan dia sebagai darah haid, maka dihukumkan pada zahirnya sebagai darah haid. Tidak mesti kena nanti sehari semalam. Okey, boleh faham? Darah yang keluar di dalam waktu imkan, di dalam zaman imkanil haid, maka dihukumkan pada zahirnya sebagai darah haid. Maksudnya dia kena mengambil hukum perempuan haid dulu. Okey, mengambil hukum perempuan haid dulu. Okey. Seterusnya, فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منها. Maka permulaan nifas ataupun permulaan 60 hari itulah. Permulaan nifas ataupun permulaan 60 hari. Fima idza ta'akhkhara khurujuhu, pada permasalahan apabila terkemudian oleh keluarnya darah anil wiladah daripada bersalin. Okey, boleh faham? Terkemudian keluar darah daripada bersalin. Maksudnya bersalin tapi darah tak keluar lagi. Permulaan dikirakan minal khuruj, ay min khurujid dam, daripada keluar darah, la minha la minal wiladah, bukan daripada bersalin. Jelas tak Fendi? Jadi dia bersalin pada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis baru keluar darah. Dia kena kira Khamis itu permulaan nifas. Okey, wahwa, dan iaitu hak ni ma sahahu fi tahqiq, apa hak yang telah menghukum, yang menilai sahih Imam Nawawi akan ma di dalam kitab tahqiq. Imam Nawawi menilai sahih dalam kitab tahqiq pandangan ni. Okey, boleh faham? Dari permulaan 60 hari kena kira daripada keluar darah, bukan daripada bersalin. Dan begitu juga wa mawdhi'in minal majmu', dan apa hak yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi pada satu tempat daripada kitab majmu'. Jadi bermakna apabila dikata satu tempat daripada kitab majmu', jadi dalam kitab majmu' ada tempat yang kedua Imam Nawawi menilai sahih pandangan yang lain. Okey, jelas kan? Aksama sahahu fi asli rawdah, sebalik apa hak yang menilai sahih Imam Nawawi akan dia dalam asal rawdah, dalam kitab rawdah. Dalam kitab rawdah dia nilai sahih pandangan hak yang sebaliknya. Maksudnya permulaannya dikirakan daripada kelahiran, bukan daripada keluarnya darah. Okey, jelas kan? Lepas tu
Wa mawdhi'in akhara minal majmu', dan satu tempat yang lain daripada kitab Majmu'. Jadi dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kadang satu tempat dia menilai sahih pandangan yang pertama, satu tempat dia menilai sahih pandangan yang kedua. Faham tak Gifani? Baik. Wa qadhiyatul akhdhi bil awal anna zaman an-naqa la yuhsabu min as-sittin. Dan qadhiyah mengambil dengan pandangan yang pertama. Mana? Ambil pandangan yang pertama, dikirakan nifas saat itu daripada keluar darah. Okey, boleh faham? Tu pandangan yang pertama. Bahawasanya zaman naqa, masa tidak ada darah, selepas daripada wiladah hingga keluar darah. Okey, itu zaman naqa. Jelas tak? Daripada wiladah sehingga keluar darah, kan ada tempoh tak keluar darah saat itu kan? Itu zaman naqa la yuhsabu minas sittin, tidak dihitungkan daripada 60. Jelas tak? Tapi lakinnal bulqini, ya boleh juga lakinnal bulqini, tetapi Imam Bulqini sarraha bi khilafi, tidak mentasrih ia dengan menyalahinya. Imam Bulqini kata tak, tetap dikirakan 60 saat ni tu, zaman naqa tetap dikirakan 60. Nanti kita akan buat kesimpulan. Zaman naqa dikirakan 60. Okey, jadi masalah ni payah anda buat kesimpulan dulu. Kita sekarang ni, kita ada sebanyak-banyak nifas 60. Sebanyak-banyak nifas 60. Okey, permulaan nifas dikirakan daripada bersalin ke ataupun dikira daripada keluar anak? Daripada keluar anak pula, daripada mana? Daripada keluar darah. Okey, ada pandangan kata setelah daripada bersalin, ada pandangan kata daripada keluar anak. Dan daripada keluar anak pula, daripada keluar darah. Tukar lagi. Keluar anak dengan keluar darah. Okey, daripada keluar darah. Okey, ini daripada sudut hitung. Daripada segi hukum? Daripada segi hukum. Okey, ada pandangan yang mengatakan daripada segi hukum bermula daripada keluar anak. Ada pandangan yang mengatakan daripada segi hukum adalah daripada keluar darah. Okey, pandangan yang pertama. Daripada segi hukum adalah daripada keluar anak. Hukum nifah di situ bermula kiranya, dan hukum bilangan 60 pun dikira daripada segi hukum kira daripada keluar anak, daripada segi bilangan 60 pun daripada keluar anak. Okey, boleh faham tak? Faham tak Fendi? Kita buat contoh, orang puan ni beranak pada hari ni. Hari Isnin. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat baru keluar darah. Jumaat baru keluar darah. Okey, pandangan yang pertama dia katakan hitung 60 adalah daripada keluar anak sini. Dan nifah juga dikirakan daripada sini. Okey, boleh faham? Jadi bermakna hak ni tak ada darah, hak ni tak ada darah, hak ni tak ada darah ni, ia dikirakan sebagai naqa yang berada di celah-celah nifas. Okey, boleh faham? Maka dia mengambil hukum nifah juga. Okey, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata mana? Permulaan hitung 60 hari, permulaan hitung 60 hari adalah daripada keluar darah sini. Okey, hukum nifah juga dikirakan daripada sini. Okey, permulaan 60 hari kira daripada sini. Okey, boleh faham? Bukan kira daripada sini. Kira daripada sini 60 hari. Jadi bermakna kalau kira daripada sini, dia lebih daripada 60 hari. 61, 62, 63, 64 hari. Kena kira sini 60 hari, permulaan dia. Lepas tu, hukum nifah juga kira sini. Maksud dia hukum nifah kira sini. Maksudnya, hak ni bukan nifas. Hak ni dikirakan suci. Wajib dia kena semayang. Okey, boleh faham? Jelas tak? Faham? Pandangan yang ketiga, dia kata benda, hukum nifas kira sini. Jadi hak yang tak tubik darah dikirakan suci. Tapi nisbah bilangan kira sini. Nisbah bilangan 60 kira sini. Nisbah hukum nifah kira sini. Faham tak, Min? Bilangan 60 kira sini, bukan kira sini. Jelas? Tetapi, nisbah hukum nifas kira sini. Hak tak tubik darah, walaupun dikirakan suci, tapi dia termasuk di dalam perhitungan 60 hari. Jelas tak? Nampak dah kan? Tengok sebab tu orang ni, lakinil Bulqini, tetapi Imam Bulqini
sarraha bi khilafi, telah mentasrihkan dengan menyalahinya. Kan tadi kan qadiyatul akhli bil awal zaman an-naqa la yuhsabu min as-sittin, tidak dikirakan daripada 60. Tapi Imam Al-Bulqini dia kata mana? Tak kira daripada 60. Zaman naqa kena kira daripada 60. Jelas? Okey. Faqal, maka berkatalah Imam Al-Bulqini, ibtida'us sittin minal wiladah. Permulaan 60 daripada kelahiran. Wa zamanun naqa la nifasa fih, dan zaman naqa, zaman tidak ada darah, tidak ada nifas padanya. Wa in kana mahsuban minas sittin, walaupun sekalipun in lil ghayah, sekalipun adalah ia dihitung daripada 60. Jelas dah? Jelas Fandi? Jadi kita buat kesimpulan dah kan? Faham tak Ami? Okey, wa in kana mahsuban minas sittin. Tapi kata Imam Al-Bulqini, walam ara man haqqaqa hadha. Aku tidak melihat mereka, yakni ulama ashab asy-Syafi'i, yang mentahqiqkan ini. Aku tidak melihat mereka yang mentahqiqkan ini. Baik. Apa maksud mentahqiqkan? Mendatangkan alasan dia. Sebab dia kah alasan dia buat lagu tu. Hitung 60 daripada kelahiran. Tapi permulaan nifas adalah daripada keluar darah. Dia muhaqqiq adalah ulama yang menyebut suatu masalah dan menyebut sandaran dalil. Dia berbeza dengan mudaqqiq. Mudaqqiq ni dia datangkan dalil di atas dalil. Aku tidak melihat mereka yang mentahqiqkan akan ini. Alif ha intaha. Okey, habis. Wa ala hadha al-qawl, dan wa in jarayna ala hadha al-qawl, begitu cara kita takdir. Dan jika kita berlaku di atas pandangan ini, wa ala hadha ay wa in jarayna ala hadha al-qawl, yalzamuha wajib. Perempuan tersebut qada'u ma fataha min as-salawatil mafrudati fi hadhihi al-muddah. Dia kena qada balik apa hak yang telah luput akan dia daripada semayang hak yang difardu dalam tempoh ini. Kalau tidak semayang dalam tempoh ni, wajib dia kena qada balik. Faham tak Fendi? Sebab tempoh naqa ni tidak dihukumkan sebagai nifas, tetapi dikirakan daripada 60. Wa zamanun naqa la nifasa fi, tidak ada nifas di dalamnya. Jadi kalau ditinggal semayang fardu dalam ni, kena qada balik ke tak? Kena qada semula. Okey, jelas kan? Itu maksud dia. Wa ala hadha yalzamuha qada'u ma fataha min as-salawatil mafruḍah fi hadhihi al-muddah. Tapi wa yushkilu ala hadha qawl al-musannif annaha idza waladat waladan jaffan anna sawmaha yabtul. ولا يصح ذلك إلا إذا قلنا إن هناك دما وإن خفي. وينبغي على هذا أنه يحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة قبل غسلها. وكلام ابن المقري يميل إلى الثاني وينبغي اعتماده. Kita baca sikit lagi. ويشكل dan mendatang iskalah على هذا, di atas هذا القول, oleh qaulul musannif, oleh perkataan musannif. Jadi perkataan musannif, perkataan Imam Nawawi, dia mendatangkan iskal atas pandangan ni. Mana perkataan Imam Nawawi? Annaha, bahawasanya perempuan tadi, idza waladat, apabila bersaling beranaklah ia, waladan, anak jaffan, yang kering. Dia beranak tetapi kering, maksudnya tidak basah. Anna sawmaha yabtul, puasanya batal. Perempuan kalau dia beranak kering, maksudnya tidak basah, darah tak ada, maka puasa dia batal. Jadi iskal lah. Wala yasihhu dhalika illa idza qulna inna hunaka daman wa in khafi. Dan tidak sah demikian itu perkataan musannaf, melainkan apabila kita berkata sesungguhnya di sana ada darah walaupun sembunyi. Sebab kenapakah musannaf mengatakan benda bersaling hak yang kering, hak yang tidak ada darah bersama selepas daripada kelahiran membatalkan puasa, sedangkan yang membatalkan puasa darah nifas. Sekarang ni tak ada darah nifas, kenapa kau jadi batal puasa? Okey, boleh faham kan? Jadi nak kata batal puasa, mestilah kena ada darah, walaupun darah tu sembunyi, tidak zahir. Baik. Wa yanbaghi ala hada, dan saigi di atas ini, annahu yahrumu ala haliliha, haram di atas
suaminya ay yastamti'a biha bima baina surrati war rukbati qabla ghusliha. Haram di atas suaminya mengambil istimta' dengan perempuan tersebut barang ataupun anggota yang di antara pusat dan lutut sebelum daripada dia mandi. Suami dia nak ambil istimta' tidak boleh, melainkan kena mandi dulu. Wa kalam Ibnul Muqri yamilu ila tsani, dan kalam Imam Ibnul Muqri dia cenderung kepada pandangan yang kedua, bukan pandangan yang pertama. Wa yanbaghi i'timaduhu, dan saigia i'timad pandangan yang kedua. Wa in kuntu jaraitu 'ala al-awwali fi syarh at-tanbih, sekalipun adalah aku jaraitu, berlaku aku di atas pandangan yang pertama dalam kitab Syarah Tanbih. Khatib Asy-Syirmini dalam kitab Syarah Tanbih dia ambil pandangan yang pertama. Tapi dalam kitab Mughnil Muhtaj, jadi seolah kitab Mughnil Muhtaj adalah lepas daripada Syarah At-Tanbih. Syarah At-Tanbih, dia kata aku tengok pandangan yang kedua yang sepatutnya kena i'timad. Okey, kena pegang. Jadi Khatib Asy-Syirmini pun dalam Mughnil Muhtaj pandangan lain, dalam Syarah Tanbih pandangan lain. Tapi dalam Mughnil Muhtaj dia kata sepatutnya pegang pandangan yang kedua. Tapi aku dalam dalam Syarah Tanbih aku ambil pandangan yang pertama. Okey, habis. Katanya wa illam taraddama illa ba'da mudhi 15 yawman fa akthar fala nifasa laha aslan 'ala al-asahhi fi syarh al-muhadhab. Wa 'ala hadha fayahillu liz-zawji an yastamti'a biha qabla ghusliha kal-junub. Wa qawlu al-musannif fi bab as-siyam innahu yabtulu sawmuha bil walal al-jaf mahalluhu ma idha ra'at ad-dam qabla 15 yawman. Hak ni kita sambung semula. InsyaAllah kita sambung semula esok. Hari ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pandangan berkenaan permulaan hitung dan hukum nifas. Hitung dan hukum bermula daripada bersalin. Yang kedua, hitung dan hukum bermula daripada keluar darah. Yang ketiga, hitung bermula daripada bersalin dan hukum bermula daripada keluar darah. Jazakumullahu khairah buat Zo. Lepas tu ada lagi soalan lain. Okey, soalan lain anda akan tengok semula lah, insya-Allah. Kita rasanya mungkin kalau dan dok esok, mungkin esok kita boleh perhabis kitab ni. Esok insya-Allah kita dang. Mungkinlah. Kalau sempat lah esok kita boleh perhabis kitab ni. Kalau sempat, anda pun tak tahu sempat ke tak. Tapi rasanya sempat kot, semuka setengah je. InsyaAllah esok. Lepas tu kalau kalau tidak sempat, kita akan perhabis lusa lah. Tapi kita harap sempat esok. Kalau sempat esok, lusa kita akan cuba jawab soalan yang diajukan sebelum daripada. Kita akan cuba kumpul soalan. Amin, tolong kumpul soalan. Hak mana tak jawab lagi? Hak jawab tak payah. Hak tak jawab lagi. Kita kumpul soalan, kita jawab lusa. Boleh? Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kalau lepas daripada tu kita akan bincang lah. Sebab ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita minta kita baca kitab Al-Majmu'. Tapi kitab Al-Majmu' ni panjang sebenarnya. Panjang. Makan masa panjang. Kita takut habis PKP dah. Jangan doa panjang pula PKP. Takut habis PKP dah. Jadi soalan daripada Ustaz Rizwan Hashim, dia katakan sebanyak-banyak nifas 60 hari sekiranya ambil hukum bermula keluar darah, tempoh berakhir sama juga atau berkurang? Dia tempoh berakhir 60 lah. Kalau misalnya darah keluar pada hari yang ke, contoh dia beranak 1, 2, 3, okey, beranak sini. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Okey, sini keluar darah. Jadi kalau sini keluar darah, jadi di sini bermula pengiraan 60 hari. Jadi bermakna 60 hari nisbah kepada bersalin jadi panjang lah. Nisbah kepada keluar darah 60 hari, tapi nisbah kepada permulaan bersalin jadi 61, 62, 63. Jadi gitulah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi insya-Allah kalau sempat kita bacalah kitab Majmu'. Kalau kita tak baca habis pun kita baca muqaddimah ke, kita ambil berkat aja daripada kitab Majmu' supaya kita tahu lagu mana manhaj Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Lepas tu baca sendiri. Lepas tu baca sendiri. Sebab kunci ada dah kan, kita baca dah kan kitab Mughnil Muhtaj. Kunci ada dah. Jadi kita tahulah beberapa istilah. Cuma kadang-kadang ana silap lah sebut di antara masyimah dengan riqa' al-janin.
Hak tu anda silap sebutlah. Okey, hak tu kadang-kadang ada kesilapan-kesilapan anda dalam meletakkan makna bagi kalimah. Lepas tu kadang-kadang kita perbetulkan balik hak yang kita silap kan. Jadi yang penting kita ada kunci dah. Baca sekali lagi kitab Mughnil Muhtaj, hadam balik kitab Mughnil Muhtaj. Lepas tu kalau boleh baca dulu kitab Nihayatul Muhtaj, lepas tu baca kitab Tuhfatul Muhtaj. Memang cukup membantu. Jadi kalau kita baca ngaji dah kitab Mughnil Muhtaj start daripada awal sampai akhir, memang cukup membantu untuk kita faham Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj. Okey, lepas tu masuk baca sedikit kitab Majmu'. Cuma kitab Majmu' insya-Allah kita akan baca. Cuma kita tidak berjanji untuk habiskan. Takut panjang sangat masa kan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.